A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kuliah surah Maryam ayat yang ke-16. Ini kuliah yang kedua surah Maryam. Lihat betul-betul daripada Al-Quran. Jangan baca surah Maryam nak dapat anak perempuan, surah Yusuf anak laki kandungan tak pernah lihat. Kamu adalah orang-orang yang boleh membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kamu. Lihat ayat yang ke-16. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Allah suruh Rasulullah ceritakan, dan Allah juga suruh kita ceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur, maka dia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu pada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Dia, yaitu Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhan kamu untuk memberitahu kepada kamu seorang anak lelaki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan aku tidak ada manusia pun menyentuhku, dan aku bukanlah seorang penzina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia sebagai rahmat bagi kami dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Lihat, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Allah suruh Nabi ceritakan, dan Allah suruh kita ceritakan kisah Maryam menjadi panduan. Ketika dia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka, lalu kami mengutuskan roh kami. Roh kami berarti Jibril. Tengok ketika dia mengadakan tabir yang melindunginya, berarti dia mengasingkan dari keluarganya. Kita tak tahu apa yang mendorong Maryam mengasingkan diri daripada keluarganya. Lalu Allah utus roh, yaitu Ruhul Kudus, yaitu Jibril, yang menyerupa manusia. Dia menyerupa manusia, sama seperti malaikat yang menemui Nabi Allah Ibrahim dalam surah As-Saffat. Saya ingin aku habarkan kamu Ibrahim dengan tetamunya. Ketika dia datang menemuinya, dia berkata salaman. Lalu Ibrahim menjawab salamun, dan Ibrahim menghidangkan anak sapi gemuk yang dibakar. Berarti malaikat menemui Nabi Allah Ibrahim dalam bentuk manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, apa tugas kamu sesudah ini, wahai utusan? Aku diutus untuk menghancurkan kaum Lut di Sadum. Berarti malaikat menemui malaikat menemui Nabi Allah Ibrahim dalam bentuk manusia. Malaikat juga menemui Nabi Lut alaihissalam, juga menyerupa manusia. Malaikat Jibril menemui Maryam menyerupa manusia. Akan tetapi Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril bukan dalam bentuk manusia. Dia disampaikan oleh Jibril yang cergas, yang menampakkan diri di ufuk yang tinggi. Kemudian dia hampir bahkan lebih hampir daripada 2 busur anak panah. Itu daripada surah An-Najmi. Dalam perkataan dalam bahasa Arab, yaitu dalam bahasa Al-Quran sebagai fastawa, yaitu bentuk yang asal sesuai dengan keadaan malaikatnya. Rasulullah ditemui Jibril bukan dalam bentuk manusia. Yang mengajar Rasulullah ketika di Gua Hira bukan dalam bentuk manusia, tetapi bentuk malaikat yang hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Tetapi malaikat menemui Maryam menyerupa manusia. Pelik kan? Tiba-tiba ada lelaki yang tidak dikenal masuk tempat perempuan seorang.
Itu sebab Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu dari Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu memberimu seorang anak lelaki yang suci. Tengok. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan aku tidak pernah ada manusia pun menyentuhku dan bukanlah aku seorang penzina. Tengok saya tertarik perkataan walam yang sasni, yaitu tidak ada seorang pun laki yang menyentuhku. Perkataan menyentuh dekat sini bermaksud ada persetubuhan ataupun jima. Akan tetapi dalam Al-Quran Allah tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Bersetubuh ke jima tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah mengajar kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, jangan nak mencarut sana sini. Daripada perkataan yang sasni juga menyentuh inilah, perkataan disentuh ini bermaksud persetubuhan. Itu sebab dalam menguraikan masalah wudhu, dan sekiranya kamu sakit atau kamu dalam musafir atau kamu keluar daripada tandas atau kamu menyentuh wanita, kemudian kamu tidak dapat temui air, maka tidak layak kamu bertayamum dengan debu yang suci. Bermaksud menyentuh adalah persetubuhan atau jima. Itu sebab ulama yang lain mengatakan bahawa kalau menyentuh wanita atau disentuh wanita maka tidak batal. Bukannya maksud menyentuh dekat situ sebagai cuma sentuh saja. Cuma orang Malaysia ni malas baca Quran, ikut mazhab Syafi'i je, dia kata menyentuh batal. Dia susah, awak tak perlu ada mazhab sebab kamu adalah orang yang faham Al-Quran. Macam mana awak nak tawaf dengan orang perempuan bersentuh sana sini? Kalau ikut pegang Imam mazhab Syafi'i, tidak ada seorang lelaki pun yang sah hajinya. Kerana awak dekat sana, awak tawaf ifadah, awak akan bersentuh dengan perempuan-perempuan yang mazhab lain ataupun orang yang memang berkeyakinan bahawa menyentuh tidak batal. Perkataan yang sasni inilah yang bermaksud persetubuhan atau jima. Jadi itu sebab ulama dan saya sendiri pun yakin bahawa menyentuh tidak batal wudhu. Tetapi kalau kamu yakin bahawa itu batal, maka ambillah wudhu sukati awak. Jangan kamu bermazhab, sebab bermazhab menyusahkan diri kamu sendiri. Sampai kita tengok baru ni, kita sampai ke Kuala Perlis, sembahyang subuh kat Kuala Perlis, kat sana subuh bismillah diperlahankan, tak ada doa kunut. Dah kalang kabut Allah Allah ni, macam mana ni? Semua imam sendiri tak baca kunut. Dah ada seorang dua yang sujud sahwi selepas salamnya. Jangan menyusahkan diri. Tetapi bagi mereka yang tak ada Al-Quran, orang-orang dulu apa nak buat lah. Tetapi kamu tak perkataan yang sasni menyentuh. Sebenarnya kebanyakan di Perlis, di Kedah, sebahagian di Perak, sebahagian di Pulau Pinang memang sudah tidak ada lagi doa kunut. Ni Johor ni kuat sikit masalah. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukanlah seorang penzina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia. Salah satu kebesaran Allah menciptakan Isa tanpa bapa, satu tanda. Dan sebagai rahmat, Nabi Isa ini diutus sebagai utusan Rasul Allah, melengkapkan kitab Taurat, membawa kitab Injil, memberi sinar harapan panduan kepada manusia sebagai rahmat daripada Tuhan kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan, berarti tak boleh berlaku, mesti berlaku sebab itu keputusan kehendak dari Allah. Kalau kita lihat pada kuliah yang lepas, Maryam ni sebelum dia mengandung tanpa suami, dia sudah ditemui perkara-perkara ganjil sebelumnya. Ingat ketika dia berada di mihrabnya, Nabi Allah Zakaria masuk di dalam, sudah ada makanan. Lalu Nabi Zakaria berkata, dari mana datangnya makanan ini? Maryam menjawab, makanan ini datang dari Allah. Berarti makanan sentiasa terhidang Maryam. Dalam bilik makanan sudah ada.
Berarti Allah sudah membuat persediaan perkara yang ganjil kepada Maryam sebelum dia mengandung tanpa suami. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebelum dia menyembelih Nabi Allah Ismail anaknya, dia sudah diuji oleh Allah perkara-perkara yang gaib sebelumnya. Okey, ketika dicampakkan oleh Namrud di dalam api, manusia dicampakkan di dalam api. Pada fitrah hukum akal, hukum alamnya hancur habis. Tetapi dia menjadi barda wa salama, sejuk, sejahtera di dalam Nabi Allah Ibrahim sudah didatangi oleh malaikat. Jadi sebelum dia menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail, dia sudah melalui 2-3 keadaan yang di luar hukum akal manusia, hukum alam, menjadikan mereka bersedia untuk menerima. Faham? Faham? Alright. Cuba kita lihat ayat yang ke-22. Maka Maryam menggendongnya, lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Okey, mengikut adat kebiasaan. Orang mengandung tak ada suami, mengasingkan diri, malu dengan masyarakatnya. Perlu diingat, masyarakat Nabi Maryam, Nabi Zakaria ini, mereka adalah mengamalkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa. Jadi mereka begitu konservatif. Bila ada mengandung, orang pandang zero. Tiba-tiba Maryam mengandung tanpa suami. Jadi Maryam mengasingkan diri ke sebelah timur, meninggalkan keluarganya, mengasingkan diri. Dan rasa sakit akan melahirkan anak memaksa menyandar ke dalam ke pangkal pokok kurma, lalu berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyang pangkal pohon kurma ke arahmu, nescaya pohon itu menggugurkan buah kurma yang masak kepada kamu. Makan dan minum, bersenang-senang hatilah kamu. Jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pada hari ini. Alright, tengok. Lagi sekali, kisah ini awak dah biasa dengar. Makan, minum dan senang hati. Jika kamu melihat orang manusia, maka katakan, sesungguhnya aku bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, aku tidak berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Saya teringat perkataan sauma, berpuasa dekat sini. Okey, apa kata Maryam? Aku bernazar supaya berpuasa dan aku tidak berbicara kepada manusia pun pada hari ini. Itu sebab ulama mengatakan puasa bukan sekadar makan dan minum dan nafsu saja, tetapi kurangkan berbicara. Sebab perkataan sauma, lirrahmani sauma, perkataan sauma, okay? Aku bernazar berpuasa Tuhan dan aku tidak berbicara. Jadi kurangkan berbicara benda yang lagu semasa bulan puasa, bulan Ramadan, semasa puasa, baik puasa yang wajib ataupun sunat. Faham? Awak dah cerita ni kita lalu je, mungkin awak boleh faham. Awak secara langsung saya percaya awak dah faham. Kita tengok apa yang daripada Al-Quran, bukan apa yang kita dah biasa dengar. Kita tengok ayat yang ke-27. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu melakukan sesuatu yang amat mungkar. Kalangan Bani Israel, awak hidup dalam masjid-masjid orang-orang Bani Israel, hidup di bawah peliharaan orang yang alim Nabi Allah Zakaria, kemudian kamu datang membawa anak. Okay? Wahai saudara perempuan Harun, okay? Keturunan Nabi Harun, alright? Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, ibumu sekali bukanlah seorang penzina. Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah,
Dia memberikan kepadaku kitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Allah memerintahkan kepadaku mendirikan solat, mengeluarkan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Okey? Sejahteralah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang membenarkan yang mereka bantah-bantah tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Apabila dia menetapkan suatu, maka dia hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia oleh kamu sekalian, dan ini adalah jalan yang lurus. Alright. Sekarang kita masuk surah Maryam yang turun pada tahun kedua atau ketiga kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita balik kepada ayat yang ke-16. Ulang ayat yang ke-16. Dan ceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran yang menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Tengok perkataan, dan ceritakan kisah Maryam. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan kisah Maryam. Tengok. Ayat ini turun pada tahun kedua atau ketiga kerasulan Nabi Muhammad. Ketika orang-orang Islam baru saja masuk Islam, belum ramai yang masuk Islam, sudah ada gangguan-gangguan daripada orang-orang Quraisy Mekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabatnya berhijrah ke Habsyah, Abyssinia, negara Kristian yang besar, raja Kristian yang besar, sekutu dengan Rom. Rasulullah tidak mementingkan orang jahilah Mekah. Orang jahilah Mekah tahu beralih, dia tak tahu kisah Maryam, Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Lalu Rasulullah mengarahkan sahabatnya berhijrah ke negara Kristian, raja Kristian yang besar di Habsyah. Antara yang awal berhijrah, ada setengah ulama mengatakan dalam kitab Ibn Hisham juga dia berhijrah kerana mendapat siksaan daripada Mekah. Itu barangkali ya, tetapi lebih kepada tidak. Sebab saya setuju kata-kata dalam kitab Fi Zilalil Quran Imam Said Qutb, tidak ada seorang pun yang berhijrah ke Abyssinia itu adalah hamba saya. Semuanya adalah orang-orang merdeka yang boleh melindungi diri mereka sendiri. Orang yang awal berhijrah ke Abyssinia, ke Habsyah ini, yang pertamanya adalah Sayyidina Osman bin Affan. Orang yang merdeka, orang yang tidak diseksa dekat Mekah. Dia bukan berlindung, tetapi mereka hanya mengikut perintah daripada Rasul, berhijrah ke Abyssinia, menyampaikan amanah daripada Allah kepada raja Kristian. Sayyidina Osman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut hijrah juga adalah Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Bapaknya ini mati dalam perang Badar, dalam keadaan kafir. Dia bersama istrinya yang bernama Sahlah. Yang ikut berhijrah juga adalah Zubair bin Awaf, orang merdeka. Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah dan juga Ummu Salamah, dan juga Osman bin Makhzum. Ini adalah antara 12 manusia yang pertama sahabat Rasul berhijrah ke negara Kristian. Orang-orang besar. Kemudian menyusullah beberapa orang Islam, termasuklah Ja'far bin Abi Talib bersama istrinya Asma bin Unais An-Nu'man.
Ja'far bin Abi Talib ni semasa di Habsah mendapat anak yang bernama Abdullah bin Ja'far. Yang ikut berhijrah juga adalah orang-orang yang merdeka. Siapa tak kenal Abdullah bin Jahsi? Dan juga saudaranya iaitu Ubaidillah bin Jahsi bersama istrinya Ummu Habibah. Abdullah bin Jahsi inilah yang dalam sejarah kemudian bertukar masuk Kristian dan mati dalam keadaan Kristian. Ingat, hampir kesemuanya 83 manusia yang berhijrah ke negara Kristian. Tujuan dia apa? Tengok ayat yang ke-16, ceritakan kepada kisah Maryam kepada mereka. Rasulullah hendak menceritakan kisah Maryam ini kepada raja Kristian, negara Kristian. Tengok strategi Rasul. Apabila berhijrah ke negara Habsah ini, orang Quraisy mengutus 2 orang yang pandai berbicara untuk menyuruh raja jangan melindungi orang Islam di Habsah. Mereka mengutus Abdullah bin Abul Rabi'ah dan juga Amru bin Al-As. Amru bin Al-As dan Abdullah bin Abul Rabi'ah ini, dia pergi dengan bermacam hadiah. Dia bagi rasuah kepada Batrik. Atau Batrik? Menteri-menteri dia. Dia bagi pada rasuah menteri-menteri dia sebelum menemui raja. Kata Amru bin Al-As, wahai paduka raja, telah datang pemuda-pemuda kami menyusup dalam negara kamu. Ini 83 orang ni, pemuda-pemuda kami telah menyusup dalam negara kamu. Mereka tidak mengikuti agama kami dan tidak pula mengikuti agama kamu. Dia bukan masuk Kristian. Dia meninggalkan sembahan-sembahan dia dan tidak masuk Kristian pun. Dia telah membuat kerosakan di dalam negara kami. Maka serahkan mereka agar kami bawa kembali. Jangan lindungi mereka supaya mereka balik ke Mekah. Kata Raja Najasyi Kristian ini, saya suka orang berlindung dalam negaraku, berarti ada satu kebaikan dalam negaraku. Maka adalah suatu yang zalim kalau aku menghalaunya, sehingga aku mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Pada keesokannya, maka wakil daripada orang-orang Islam, orang Muhajirin ini, bersama juga wakil daripada Mekah menemui Raja Najasyi. Kali ini Raja Najasyi dikelilingi oleh uskup-uskup Kristian. Tahu ulama-ulama Kristian. Dengan ada musyaf-musyaf dia. Betul musyaf? Dulu kitab Injil pada masa itu belum dalam bentuk buku, dalam bentuk kepingan-kepingan lagi. Jadi raja duduk, ulama ada di depan. Ja'far bin Abi Talib membacakan kisah Maryam ini kepada mereka. Apabila dikatakan Maryam berkata, bagaimana akan ada seorang bagaimana aku boleh mengandung anak lelaki sedangkan aku belum pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Membenarkan kisah dalam agama Kristian bahawa Maryam adalah perempuan yang suci. Dan apabila katakan bahawa Isa boleh berbicara semasa dalam buayan, dia juga membenarkan dalam kitab-kitab musyaf-musyaf Injil mereka. Pada masa itulah Raja Najasyi berjurai air mata sehingga membasahi janggutnya. Dalam sejarah, uskup-uskup Kristian itu berjurai air mata, menangis, membasahi musyaf-musyaf ataupun kepingan-kepingan kitab Injil yang ada pada mereka. Jadi kisah ini menyebabkan Raja Najasyi berkata, maka aku akan memberi perlindungan kepada mereka ini. Lalu pada hari itu, besoknya, malam itu juga, Amru bin Al-As lagi sekali tidak putus asa. Demi Allah,
aku akan menemui raja pada besok harinya. Pada besok harinya lagi sekali dipanggil, Amru bin al-As mengatakan mereka itu, orang-orang Islam yang hijrah ke negara Kristian ini, mereka mengatakan bahawa Isa bukan anak Tuhan. Dia tahu bahawa raja mengatakan Isa anak Tuhan sebagian daripada Kristian. Dia kata orang Islam ni mengatakan Isa bukan anak Tuhan. Lalu dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib ayat yang ke-34. Kita tengok ayat yang ke-34. Itulah kisah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, dan mereka bantah-bantahkan tentang kebenarannya, tidak layak Allah mempunyai anak. Dia sebagai orang beriman, dia katakan apa yang Rasulullah ajar, apa yang dari wahyu Allah, tidak ada alasan-alasan lain. Ja'far bin Abi Talib mengatakan tidak layak Allah mempunyai anak. Maha suci dia, apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia berkata jadilah, maka jadilah dia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Wahai Raja Najasyi, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Begitu tegas. Walaupun pendapat orang-orang Kristian pada masa itu sudah bercelaru, ada yang mengatakan Isa anak Tuhan dan sebagainya, wakil orang muslimin tetap mengatakan bahawa tidak layak Allah mempunyai anak. Maha suci dia, apabila menetapkan suatu maka dia hanya berkata jadilah, maka jadilah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, sembahlah dia oleh kamu sekalian, ini adalah jalan yang lurus. Dalam sejarah, Raja Najasyi terjatuh tongkat apabila mendengar ayat ini. Banyak ayat-ayat yang turun mengenai Raja Najasyi ini, dan dia masuk Islam, dia memberi perlindungan, membantu banyak orang-orang Islam yang berada di Abyssinia. Apa kata Raja Najasyi kepada Amru bin al-As? Wahai wakil utusan Mekah, ambil semula hadiah-hadiah ini. Aku tidak ingin rasuah daripada kamu. Sesungguhnya aku dimuliakan menjadi raja, mendapat tempatku kembali dengan tanpa rasuah. Perlu diingat dalam sejarah, Raja Najasyi adalah anak raja yang terbuang, kemudian dia mendapat kuasa kembali dengan sokongan rakyat. Jadi itu adalah kisah hijrah Islam yang pertama, yaitu berlaku pada tahun kedua atau ketiga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apabila Allah perintahkan kepada Rasul untuk ceritakan, maka Rasulullah SAW menceritakan kisah Maryam ini bukan kepada orang-orang Quraisy Mekah yang menyembah berhala, mereka terlalu jahil. Jadi Rasulullah menceritakan kisah Maryam kepada Raja Kristian Habsyah, negara Kristian yang cukup besar pada masa itu. Faham? Faham setakat ini? Alright? Cuba kamu lihat surah Al-Imran ayat 45. Kisah yang hampir serupa tetapi aslub yang berbeza. Ayat 45. Ialah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu kelahiran putra yang diciptanya dengan kalimatnya daripadanya, yaitu Al-Masih Isa putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang didekatkan. Jumpa ayat 45 surah Al-Imran. Dan dia berbicara kepada manusia dalam buayan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah menghendaki menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berbicara kepadanya, jadi maka jadilah dia. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya kitab hikmah, Taurat dan Injil.
sebagai Rasul kepada Bani Israel. Nabi Allah Isa adalah keturunan Bani Israel. Kitab Injil dalam bahasa Ibrani Israel. Sesungguhnya aku telah datang kepada kamu membawa mukjizat dari Tuhanmu, yaitu membuatkan kamu dari tanah bentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka jadilah seekor burung dengan izinku, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, yang berpenyakit sopak aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Aku habarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagi kamu, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Dan aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku untuk menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untuk kamu, dan aku datang kepada kamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat ini, kitab Taurat memberi peraturan-peraturan yang terlalu sukar. Termasuklah tidak boleh makan binatang yang berkuku yang dicantum, iaitu kuda, itik dan sebagainya. Termasuklah hukuman rejam batu sampai mati bagi penzina yang muhsan dan muhsanat. Nabi Isa datang membuat peraturan, membawa peraturan daripada Allah yang lebih mudah. Kandungan Injil lebih mudah daripada kandungan kitab Taurat. Tetapi orang-orang Bani Israel tetap berpegang dengan kitab Taurat. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kerana itu sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang benar. Cuba kita lompat ayat 58 surah Al-Imran. Baca sampai sempurna. Kita lompat sebab aslub saja. Tengok ayat yang ke-58. Itulah kisah Isa. Kami membacakan kepada kamu dengan sebahagian bukti-bukti kerasulannya, membacakan di dalam Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah manusia, maka jadilah dia. Apa yang kami ceritakan itu adalah benar yang datang dari Tuhanmu. Kerana itu janganlah kamu termasuk dalam orang-orang yang ragu-ragu. Ulang balik kisah Nabi Isa dan Maryam dalam surah Al-Imran ini turun pada tahun pertengahan kedua selepas Rasulullah hijrah di Madinah. Surah Maryam tahun kedua kerasulan. Berarti surah Maryam ini turun 12-13 tahun selepas surah Maryam. Faham? Surah Maryam dibacakan kepada Raja Kristian Najasi, negara Kristian, rakyatnya Kristian, rajanya pun Kristian. Tetapi surah Al-Imran, kisah Maryam dan Isa ini, dia turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kalangan Bani Israel Madinah. Sedang berdakwah dengan Bani Israel, tiba-tiba ada 60 atau 70 wakil Kristian Rom datang ke Madinah. Bertemulah dekat situ tiga agama, Yahudi, Kristian dan Islam. Mencatat sejarah yang paling gemilang pertemuan tiga agama. Orang Yahudi menuduh Maryam penzina, orang Kristian mengatakan Maryam perempuan yang suci, orang Kristian mengatakan bahawa Isa itu anak Tuhan. Dia kata kalau Isa itu tak ada bapa, siapa bapanya kalau tak Allah? Allah yang jawab. Tengok, sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah, ayat 59, adalah seperti penciptaan Adam. Nabi Allah Adam bukan tak ada mak, tak ada bapa, dua-dua tak ada. Apa heran Nabi Isa dicipta tanpa bapa? Nabi Allah Adam tanpa mak, tanpa bapa, Allah boleh cipta. Bahkan sekian alam ini pun Allah cipta tanpa ibu, tanpa bapa. Apa nak heran? Ini adalah jawapan Rasulullah yang membenarkan bahawa perempuan
Maryam adalah perempuan suci dan bahawa Isa adalah dikandung dengan tanpa bapa, dan Isa bukanlah anak Allah, tetapi penciptaan Isa adalah seperti penciptaan Nabi Adam, tanpa bapa, tanpa ibu. Faham? Jadi surah yang berbeza, tujuan yang berbeza. Disitulah pentingnya kamu tahu sejarah Rasul untuk memahami Al-Quran. Bila turunnya surah Maryam, bila turunnya surah Al-Imran. Tengok ayat yang ke-61, 60. Apa yang diceritakan kamu itulah yang benar. Itulah yang benar. Bahawa Maryam adalah perempuan suci, itu adalah cerita yang benar, datang daripada Tuhan kamu, wahai orang Yahudi, wahai orang Kristian. Cerita ini datang daripada Tuhan kamu. Bukankah dalam kitab kamu ada Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad? Cerita tentang Maryam suci, Isa berbicara daripada masa buaya itu adalah dari Tuhan kamu, wahai orang Yahudi, wahai orang Kristian. Kerana itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, wahai orang Bani Israel, wahai orang Kristian. Jangan ragu lagi. Maryam perempuan suci, Isa dilahir tanpa bapa. Dia bukan anak Allah. Jangan ragu-ragu lagi. Tengok ayat yang ke-61. Siapa yang membantah tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang menyakitkan? Siapa yang membantah? Orang Kristian ada kat Madinah tu ataupun orang Yahudi itu membantah. Apa firman Allah? Katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermuhabalah, doa kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang dusta. Kalau kau tak percaya lagi, jom kita doa ramai-ramai. Laknat Allah siapa yang bohong. Kalau kau tak percaya, ini doa mu'abalah, bukan main-main. Tengok ayat 62. Sesungguhnya itu adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tengok ayat 63. Sesungguhnya jika mereka berpaling, memang mereka berpaling. Orang Yahudi pun tak nak doa muhabalah, orang Kristian pun tak nak doa muhabalah. Another 15 minutes is religious class. 15 minutes. Okay. Kemudian jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang membuat kerosakan. Ayat ini memberitahu bahawa orang Yahudi pun berpaling, tidak mahu mengalah, masih lagi tetap mengatakan bahawa Maryam perempuan yang jahat. Orang Kristian yang ada di Madinah tetap juga mengatakan bahawa Isa itu anak Allah. Itu sebabnya ayat 63. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang membuat kerosakan. Faham? Mungkin awak dikejutkan dengan beberapa tahun yang lepas di masjid wilayah doa muhabalah, mengatakan aku bersumpah bahawa aku diliwat. Lepas tu tak pasal imam kedua kena sekir sebab jadi saksi. Jangan main-main dalam hal muhabalah dekat sini, sebab apa yang dalam Al-Quran adalah melibatkan akidah. Ini pun nak diliwat pun nak cerita kat awak. Masyarakat kita adalah masyarakat yang jauh daripada agama. Kamu jangan terlibat. Dia bangga kalau dia kena liwat. Gila. Alright. Dan saya ingatkan awak, pada beberapa tahun yang lepas ada padri daripada Kristian secara tak langsung berbicara dengan saya. Dia kata sama, usul dia sama. Kalau Isa itu bukan anak Tuhan, siapa bapanya? Kamu ada pakar dekat sini, Allah ajar kamu kalau menghadapi orang-orang Nasara, berbicaralah kamu dengan baik, sebab itu perintah daripada Allah. Janganlah kamu membantah mereka ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Jangan kamu tinggikan suara, jangan kamu beri secara fakta, iaitu penciptaan Isa adalah
sama seperti penciptaan Adam. Bahkan Adam tidak ada bapa, tidak ada anak. Apa heran? Ada panduan untuk berbicara dengan orang-orang alim kita. Kita tengok ayat 64. Surah Al-Imran. Katakan wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimah, tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak ada kita sembah kecuali Allah, tidak kita persekutukan dia dengan siapapun, dan tidak pula menjadikan sebagian kita sebagian kepada Tuhan yang lain. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Tengok ayat 65. Wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah yang kamu tidak punya akal? Apakah kamu tidak berfikir? Tengok dekat sini, okay? Wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berfikir? Berarti semasa perdebatan antara Yahudi, Kristian dan Nabi itu, timbul usul ataupun Nabi yang mengusulkan apa agama Ibrahim. Orang Kristian kata Nabi Ibrahim beragama Kristian. Wis, macam mana mungkin Ibrahim 2000 tahun sebelum Isa alaihissalam, Injil belum ada lagi. Orang Yahudi berkata Ibrahim beragama Yahudi. Mana mungkin? Nabi Allah Ibrahim, anaknya Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian datanglah Nabi Musa 1000 tahun kemudian. Nabi Ibrahim 1000 tahun sebelum Nabi Musa. Takkan dia agama Yahudi? Ini lagi satu fakta. Kalau kamu berbicara dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, agama yang paling hampir mengikut Nabi Allah Ibrahim, tengok, sesungguhnya orang yang paling dekat ayat 68 kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad adalah orang yang paling rapat dan beriman kepada Muhammad dan Allah dan pelindung semua orang-orang yang beriman. Ini satu lagi fakta kalau kita berbincang dengan ahli kitab. Tapi saya ulang balik, dalam Al-Quran, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Mereka ada hak-hak dalam Islam, ada hak yang patut kamu jaga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Antaranya sembelihan mereka halal untuk kamu makan. Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di kalangan ahli kitab, yang menjaga kehormatan, kamu boleh berkahwin dengan mereka. Alright. Jadi ini adalah satu lagi fakta, yaitu yang pertama, penciptaan Isa adalah seperti penciptaan Nabi Allah Adam, dan juga tanyakan mereka apa agama Nabi Ibrahim. Nescaya mereka kelang kabut. Ada yang satu kata Kristian, ada yang satu kata Yahudi. Padahal Nabi Ibrahim adalah 1000 tahun sebelum Nabi Musa, 2000 tahun sebelum Isa alaihissalam. Tak mungkin dia Kristian, tak mungkin dia Yahudi, melainkan agama yang menuhankan Tuhan yang satu. Alright. Terlalu banyak fakta hari ini. InsyaAllah kita akan sambung kuliah surah Maryam di lain waktu. Ada apa nak tanya kisah Maryam? Ulang balik, surah Maryam turun 2 tahun atau 3 tahun selepas kerasulan Nabi, ketika Nabi berada di Mekah. Kemudian surah Al-Imran, kisah keluarga Imran ini turun pada pertengahan tahun kedua Hijrah, selepas Rasulullah berhijrah di Madinah berdepan dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.